من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini hari Khamis bersamaan 26 November 2020. Kita sambung pengajian kita Tafsir Harfiah Surah Al-Basa. Hari ini sambung 3 ayat yang terakhir ya, iaitu ayat yang ke-40, 41 dan 42. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajrah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini golongan yang kedua. Golongan yang pertama yang kita baca hari itu, wa wujuhun yauma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah, itu golongan mereka-mereka yang bahagia. Satu lagi golongan manusia yang mendapat kecelakaan pada hari kiamat nanti, wal a'yadzubillah. Mudah-mudahan kita tak termasuk, amin ya Allah. Golongan yang mana Allah sebut wa wujuhun, dan pada hari itu ada wajah-wajah. Okay. Yauma idzin, pada hari itu, alaiha ghabarah. Alaiha ghabarah. Alaiha tu di atasnya. Atasnya apa nya tu? Nya tu wujuh tadi. Bukankah kita dah bincang sebelum ini bahawasanya kalimah wujuh adalah jamak taksir. Jamak taksir kepada wajhun. Satu wajah, wajhun. Wajah ya, wajhun. Jamaknya wujuhun. Jamak berbentuk wujuhun ini kita panggil jamak taksir. Jamak taksir. Dan jamak taksir kalau ia datang daripada benda yang bukan berakal, maka biasanya dia dikira muannas. Oleh kerana itu ibu ayah, alaiha, atasnya, nya tu muannas tu, ha tu kalimah dhamir muannas. Maka kembali pada siapa? Kembali kepada kalimah wujuh. Okey. Atasnya wajah-wajah tadi, apa yang ada atas wajah-wajah tadi? Ghabarah. Ghabarah maksudnya debu-debu. Wajah-wajah mereka itu berdebu. Apa maksud berdebu? Maksudnya wajah-wajah mereka suram lah. Suram. Wajah-wajah yang tidak bercahaya. Golongan-golongan yang bernasib malang, golongan-golongan yang mendapat kecelakaan pada hari kiamat nanti, ibu ayah, wajah-wajah mereka ghabarah, berdebu dengan makna tidak bercahaya. Muram saja wajah mereka. Keruh saja wajah mereka. Kenapa? Kerana mereka telah dapat menyaksikan azab yang Allah Ta'ala sediakan. Belum kena azab lagi ibu ayah. Belum kena azab. Itu mereka mereka dah nampak azab tu dan mereka akui mereka dah tak boleh lari dah. Dah tak boleh lari dah ke alam dunia untuk beramal walaupun sebut satu subhanallah. Dalam kubur dah menyesal. Dalam kubur dulu dah menyesal dah.
Dibangkitkan pula di mahsyar, lagi menyesal, dan dia kata, siapa yang membangkitkan kami daripada tempat tidur ni? Surah Yasin kan. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadha ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur? Padahal dalam kubur mereka tak tidur, mereka diseksa. Tapi kerana dahsyatnya seksa melihat azab, bukan seksa kena azab, seksa melihat azab yang Allah Taala sediakan. Ulang ibu, bukan seksa kerana kena azab, belum kena azab lagi. Tapi di pada mahsyar baru Allah Taala memperlihatkan azabnya kepada manusia. Golongan wujuhun yauma idzin 'alaiha ghabarah ni, betapa takutnya mereka pada Allah, bimbangnya dengan apa yang Allah Ta'ala dah janjikan dan nampak depan mata, maka wajah-wajah mereka menjadi sangat-sangat suram, tidak bercahaya-cahaya. Tidak bercahaya. Sangat suram dan keruh saja muka mereka. Okey. Tarhaquha qatarah. Tarhaquha qatarah. Untuk ibu ya, saya dengar bunyi. Mungkin ada yang belum mute lagi, saya tengok sekejapnya. Okey, sebentar mute. Okey, boy. Tarhaquha qatarah. Tarhaqu ni ibu ya, agak-agak fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Tarhaqu tu fi'il ya, agak-agak fi'il madhi ke fi'il mudhari' ibu ya? Tarhaqu. Dia adalah tengok ibu, fi'il apa tu agak-agak tarhaqu? Fi'il mudhari', betul ibu Maimunah ya, fi'il mudhari'. Okey. Fi'il mudhari' kotak keberapa itu ibu? Tarhaqu kotak keberapa agak-agak? Fi'il madhinya rahiqa, mudhari'nya yarhaqu. Rahiqa yarhaqu, sulasi mujarrad, bab fa'ila yaf'alu. Jadi ibu ayah, tarhaqu ni kotak keberapa agak-agak ibu ayah? Kotak keempat, betul ibu Saidah, kotak keempat ya. Kotak keempat untuk muannas. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setiap fi'il mesti ada apa? Setiap fi'il mesti ada apa ibu? Setiap fi'il mesti ada fa'il, betul ibu ya? Setiap fi'il mesti ada fa'il. Tadi ibu kata tarhaqu ni muannas, mana fa'ilnya agak-agak? Mana fa'ilnya? Okey. Ya fa'il kawan. Mana fa'ilnya? Jadi ibu ayah, kat situ kita kena tengok ya. Fa'ilnya mestilah muannas juga, pasal fi'ilnya dah muannas kan. Okey. Ibu ayah, cuba tengok terjemah tarhaqu dulu. Apa terjemah tarhaqu? Betul tak terjemahnya? Menyelubungi. Ataupun semakna dengannya. Menyelubungi. Cuba tengok terjemahnya apa? Dalam bahasa Arab, ghasyiyahu. Menutupi boleh, menutupi, menyelubungi boleh, menutupi. Kalau kita kata orang tu berselubung, maksudnya nampak tak badan dia? Orang tu telah berselubung. Berselubung dengan gebor, dengan selimut. Maksudnya dia tutup separuh ke tutup seluruh tubuh dia? Berselubung, ibu ya. Jadi berselubung maksudnya menutup sepenuhnya kan? Tutup dengan gebor, tutup dengan selimut. Kan, seluruh kan? Jadi ibu ayah, tarhaqu ni maksudnya menutupi ataupun menyelubungi. Okay. Menyelubunginya, tu nya. Nya tu apa? Nya tu wajah-wajah orang yang tidak beriman tadi. Tarhaquha, menyelubunginya, menyelubungi akan wajah-wajah tadi. Apa yang menyelubungi bu? Apa terjemah qatarah? Apa terjemah qatarah? Itu tak terjemahnya kegelapan ataupun kegelapan. Kegelapan ya, kesuraman. Suram, gelap, itulah kesuraman boleh. Suasana ini suram sangat. Kita masuk satu kawasan, suasana ini suram. Bila kata suram apa? Maknanya suram? Maknanya suram ni macam gelap, sunyi, macam tak ada orang aja. Itu suram. Jadi kesuraman boleh,
kegelapan pun boleh. Dalam tafsir bagi tahu, ya, qatarah maksudnya sawadun wa zulmatun kadukhan. Gelap dalam keadaan kegelapan seperti mana adanya dukhon, asap tebal. Boleh bila asap tebal apa jadi pada keadaan kita gelap tak? Bila asap tebal datang menyelubungi. Kalau awan mendung datang menyelubungi, itu pun dah gelap, apatah lagi asap. Awan tu dekat atas, dekat langit sana awan. Ini asap tebal yang betul-betul dekat rumah kita ni. Contohnya orang duk spray apa benda tu untuk nyamuk tu kan. Ubat nyamuk spray tu kan. Apa jadi bila betul-betul kat rumah kita? Jadi gelap, jadi suram, jadi tak nampak. Okay. Jadi apa dia makna qatarah? Qatarah maksudnya kegelapan ataupun kesuraman. Jadi boya, yang menyelubungi itu apa? Kegelapan kan yang menyelubungi kan? Betul. Saya ulang balik, terhaku tadi, rahiqa yarhaqu maksudnya menyelubungi, menutupi. Apa yang menutupi? Apa yang menyelubungi boya? Maaflah gaya tangan macam ni. Tak ada gaya lain. Ibu ayah, apa yang menyelubungi? Apa yang menutupi tadi? Ulang balik. Kegelapan. Apa dia kegelapan dalam bahasa Arab? Dalam ayat ini ibu ayah? Apa kalimah kegelapan itu apa dia? Qatarah. Dengan ta marbutah di belakang, maka dia muzakkar ke muannas? Qatarah. Perkataan qatarah muzakkar ke muannas? Muannas. Maka qatarah tu muannas. Dia jadi fa'il kepada fi'il tadi. Maka fi'il pun kenalah ikut mu'annas kerana fa'ilnya mu'annas. Contoh saya kata, saya gunakan perkataan yazhabu, pergi. Yang pergi itu Muhammad. Yazhabu Muhammad ke tazhabu Muhammad? Saya kata yazhabu Muhammad ke tazhabu Muhammad? Pertama ke kedua? Yazhabu Muhammad ke tazhabu Muhammad? Nah, pertama bukan kerana Muhammad tu muzakkar, maka fi'il mudhari' sebelumnya kena ikut muzakkar. Tapi kalau saya kata Fatimah, yazhabu Fatimah ke tazhabu Fatimah? Pertama ke kedua? Kedua. Begitu juga kat sini boy. Rahiqa yarhaqu, yarhaqu fi'il mudhari' maksudnya menyelubungi ataupun menutupi. Tapi tengok pada fa'il. Fa'ilnya sekarang qatarah. Qatarah maksudnya kegelapan. Jadi menyelubungi akan wajah-wajah itu oleh kegelapan, oleh kesuraman. Okey. Maka oleh kerana itu digunakan tarhaqu. Jelas ya? Kita bukan hanya belajar tafsir. Pasal itu saya kata tafsir harfiah. Harfiah ni setiap kalimah tu kita nak terang. Oleh kerana kita apa ni? Kita panggil kita pengkhususan pengajian kita ni dalam bahasa Arab, maka saya kena buka dari segi nahunya, dari segi sorofnya, boleh buayahnya. Itu tujuan kita buat tafsir harfiah, insya-Allah. Di samping kita tadabbur ayat-ayat tadi. Okey. Tarhaqu menyelubungi ataupun menutupi, hanya itu apa? Wajah-wajah tadi. Apa yang menyelubungi? Qatarah. Oleh kesuraman ataupun kegelapan. Ulaika hum al-kafaratu al-fajarah. Ibu ayat di sini tengok ya, di sini Allah Taala telah gunakan metodologi ataupun kaedah penyusunan ayat Quran ni dengan sangat cantik sekali. Okey. Ibu ayat, kalau faham tak kalau kita kata mereka adalah orang-orang kufur dan orang-orang yang berdosa. Ayatnya akan jadi macam ni. Hum kafarah fajarah. Dah faham dah? Hum mereka adalah kafarah. Mereka adalah orang-orang kafir. Fajarah lagi orang-orang yang berbuat salah. Fajir, orang yang fajir, orang yang berterusan buat salah. Kalau saya kata macam tu, ibu ayah dah boleh fahamkan ayat ni kan? Mereka adalah mereka yang muka gelap semua ni, yang tak ada cahaya di pada mahsyar ni, mereka itu adalah orang kafir dan orang-orang yang berdosa. Saya sebut, ibu dengar saya sebut, mereka adalah orang kafir dan berdosa. Saya berhenti sekali itu, boleh faham tak? Sekali dengar boleh faham tak ibu ayah? Jangan ingat saya trik ke, saya bukan trik.
Terus, ibu sekali dengar boleh faham tak ayat penyata tu? Boleh faham tak? Cuma dari segi ayat tu kuat tak kuat cerita lain. Tapi boleh faham tak ayat tu? Boleh faham ibu ayah kan? Boleh faham. Okey. Sekarang ni ibu ayah, Allah Ta'ala datangkan ulaika. Ulaika kata tunjuk. Ulaika, mereka itu hum, mereka lah. Ulaika, mereka itu hum, mereka lah. Orang-orang yang kafir lagi fajir. Jadi mana lagi kuat? Yang pertama ke kedua? Mereka itu adalah orang kafir dan fajir ataupun mereka itulah mereka lah orang-orang yang kafir lagi fajir. Yang kedua. Ayat itu dah jadi kuat. Cuma ibu ayah, yang saya sebut tadi ayatnya macam ni. Ulaika hum kafarah fajar. Tak ada, belum ada alif lam. Sekarang ni ibu ayah, Allah Ta'ala telah menguatkan lagi dengan ada alif lam pada al-kafarah, ada alif lam pada al-fajar. Sedangkan tanpa alif lam pun dah faham dah. Tapi Allah Ta'ala telah mendatangkan alif lam pada al-kafarah. Allah Ta'ala juga telah mendatangkan alif lam pada al-fajar. Nak beritahu apa? Nak beritahu maknanya jadi lagi kuat. Okey, macam ni ibu ayah. Saya pernah cerita sebelum ni, saya cerita lagi sekali. Anak kita, ni saya cakap bahasa Inggeris lah ya. Anak kita pergi sekolah, ada seorang cikgu baru masuk. Okey. Dan cikgu tu adalah cikgu yang sangat cemerlang. Dia mengajar anak-anak murid dia hari pertama terus tertarik dengan cikgu tadi. Mak dia tak kenal lagi, bapa dia tak kenal lagi cikgu tu. Tapi bila anak dia balik daripada sekolah, nak masuk kereta saja, masih kawasan sekolah nak masuk kereta, kata, mak tadi masa belajar tadi ada cikgu baru lah mak. Cikgu tu ajar best sangat. Mak dengan bapa dia dengar. Oh ya ke? Yang mana cikgu yang mana? Kan contoh. Okay. Sekali anak dia nampak cikgu tu lalu kat depan kereta. Cikgu tu balik sekolah juga lalu depan kereta. Anak tu akan kata apa? Mak, bahasa Inggeris. Mak, Mam, he is a teacher ke? He is the teacher. Pertama ke kedua? Ataupun that is a teacher ke? That is the teacher. Kedua itu. Jadi kalau dia kata he is a teacher ataupun that is a teacher, ayat itu biasa ke khusus, spesifik? Ayat itu biasa ke spesifik? That is ataupun he is a teacher. Biasa ke spesifik? Biasa. Tapi kalau nak tunjukkan satu spesifik, satu individu yang spesifik, iaitulah cikgu yang dimasukkan, Mam, he is the teacher. Nampak ibu ayah? Dalam bahasa Arab, kalau nak tukar tadi, he is a teacher, ya ummi, haza muallim, ataupun huwa muallim. Mak, itu seorang guru. Biasa. Ataupun ya ummi haza muallim, ini seorang guru. Tapi kalau nak kata mak, inilah cikgu tadi yang saya masukkan. Dia akan kata ya ummi haza al-muallim. Haza al-muallim, inilah cikgunya. Ataupun ya ummi zalika al-muallim, dia akan masukkan alif lam. Padahal kalau tak masuk alif lam pun dah boleh faham dah. Tapi kenapa dimasukkan alif lam? Untuk memberi makna khusus. Khusus. Spesifik. Okey. Ibu faham ya? Di sini ibu ayah, kalau kata ulaika hum kafaratun fajaratun tanpa alif lam pun dah faham dah. Tapi kenapa dimasukkan alif lam pada kedua-dua kalimah? Apa tujuan ibu ayah? Untuk memberi makna spesifik. Mereka macam ni lah. Apa ni? Orang yang mukanya muram suram, gelap, tak ada cahaya di mahsyar nanti, mereka itu confirm mereka itu adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang fajir. Tak syak lagi. Hanya golongan ini yang akan jadi muka gelap nanti pada mahsyar. Jadi ibu ayah faham tak? Ibu ayah faham tak sekarang ni apa kegunaan alif lam pada al-kafarah al-fajar? Nampak tak dia punya kegunaan alif lam saja? Nampak tak sekarang ibu ayah? Faham ya? Jadi ibu ayah nampak tak? Bahasa Arab ni kita belajar kalimah Quran bukan sekadar ibu ayah buka Quran terjemah perkata, buka Quran terjemah harfiah perkata dan tengok ini terjemahnya, ini bahasa Arab, bawahnya terjemah. Lalu ibu rasa aku dah faham dah. Itu ada terjemah dia. Tak, ibu tak faham. Itu tak faham lagi. Itu baru tahu terjemah. Tapi belum tahu hakikat sebenar maknanya macam mana.
Jadi ibu ayah, saya nak tanya ibu ayah, penting tak ibu ayah bukan sekadar baca Quran terjemah? Saya buat di Quran terjemah kalau saya nak baca Quran terjemah. Kalau saya nak kemerah ke apa ke, baca Quran terjemah kat ibu. Betul saya kata saya dah ngajar tafsir. Tak boleh macam tu ibu. Ibu ayah kita baca surah-surah juzuk amma ni kita baca selalu kan. Ibu ayah tak boleh dah apa ni baca dalam keadaan sekadar baca tak tahu makna. Ataupun sekadar baca tahu makna tapi tak tahu tafsir. Ada peluang ikuti kelas tafsir, ibu ikuti kelas tafsir. Jangan lepaskan peluang. Dengan siapa-siapa pun dekat TV apa ni apa TV tu apa? Ibu? Apa saya tak ada TV? Apa? Bukan tak ada TV, belum ada TV. Apa cerita tu? Quran apa? Quran Time ya, Quran Time. Saya tak pernah tengok tapi sekali kot rasanya. Quran Time. Ibu Quran Time ni dia satu persatu kan ustaz tu terangkan, betul? Satu persatu siap dengan kalimah bahasa Arabnya, betul tak? Saya pernah dengar sekali. Betul kan ibu? Jadi itu kuliah saya pun ibu ikut kalau boleh. Kuliah yang Quran Time pun jangan lepas lah ibu. Anak ibu apa ni yang dalam rumah ibu tu nak buka cerita lain jangan bagi. Buka je Quran Time tu. Cucu ke nak tengok kartun jangan bagi. Buka Quran Time dengar sekali. Ibu ayah kita ni dah tak ada masa dah ni. Kita dah tak ada masa dah nak main-main daripada faham Quran ni ibu ayah. Tak ada masa dah. Kita baru baca sikit ni. Quran tu 114 surah. 600 muka surat. Kita belajar sikit-sikit ni. Ibu ayah kena sentiasa dengar insya-Allah ya. Okey. Ulang balik terjemah. Wa wujuhun dan wajah-wajah yauma idzin pada hari itu alaiha atas wajah-wajah tadi ghabar ada debu-debu. Tarhaqu menyelubungi hanya wajah-wajah tadi apa yang menyelubungi qatarah kegelapan kesuraman. Kemudian akhirnya ulaika mereka itulah hum mereka lah al-kafaratu orang-orang kafir al-fajarah lagi fajir lagi berbuat dosa. Okey. Itu baru terjemah belum tafsir ibu ayah. Ustaz belum tafsir lagi. Belum tafsir itu baru terjemah. Kita baca pula tafsir. Ai wa wujuhun ukhra fil qiyamati 'alaiha ghubarun wa kaduratun. Dan wajah-wajah yang lain pada hari kiamat nanti atasnya ada debu-debu. Ya. Lima tarahu mimma a'addahu Allahu laha minal 'adzab. Kerana apa yang mereka lihat Allah Taala janjikan daripada azab. Yang Allah janjikan daripada azab kat dunia dulu yang mereka telah menganggap ianya dusta, mereka menganggap yang Allah janjikan melalui lidah para rasul, melalui lidah para ulama adanya azab akhirat, azab kubur, azab akhirat, mereka telah mengolok-olokkan sekarang depan mata mereka nampak, maka mereka jadi sangat takut. Yaghshaha sawadun wa kusufun. Menyelubungi mereka dengan kegelapan, gerhana. Wazillatun wa syiddatun. Kehinaan dan kedahsyatan pada hari itu. Wa ashabu tilkal wujuhi al-mughabbarah hum allazina kafaru billahi falam yu'minu bihi. Siapakah golongan ini ibu? Tafsir bagi tahu. Golongan yang wajahnya berdebu-debu, wajahnya suram adalah mereka yang kufur dengan Allah Taala. Mereka tak pernah beriman dengan Allah. Jadi ibu, patut ke ibu rasa gembira bila jiran ibu mati dalam keadaan tak beriman? Patut ke ibu gembira? Ibu ayah, jiran ibu tidak beriman. Katanya jiran ibu orang kafir. Contohlah jiran ibu ni orang kafir. Jatuh longkang depan rumah dia, bukan rumah ibu, rumah dia. Jatuh longkang berdarah. Ibu lalu depan dengan dia menjerit. Ibu pun pergi keluar, ibu tengok saja ke? Ibu kata apa? Ibu tengok saja ke ataupun ibu tolong? Ke ibu kata pada muka kafir. Siapa suruh kafir? Ibu sanggup ke macam tu ibu? Sanggup tak? Jiran ibu India ke Cina ke tak beriman. Okeylah ibu itu manusia, katalah kucing ibu. Kucing jatuh dalam longkang. Berdarah kucing tu. Ibu tolong tak? Ke ibu biar je tak apalah kucing bukan manusia pun. Ibu ayah, hati nurani kita ni ibu ayah manusia ni secara apa kita panggil? Fitrahnya ada sifat kasih sayang. Fitrahnya manusia binatang ada sifat kasih sayang. Ada rahmat, ada rahmah Allah dalam diri kita ni. Dengan rahmat Allah Ta'ala itulah ibu ayah,
kuda yang melahirkan anaknya, ada tak kuda pijak anak dia? Kuda lahirkan anaknya, dia pijak tak anak dia? Tak, kerana rahmat Allah Ta'ala, kuda lahirkan anak, dia tak pijak anak dia. Kucing lahirkan anak, dia tak makan anak dia. Tak tahulah kalau ada kucing makan anak. Lahirkan anak, dia tak makan anak dia. Binatang lahirkan anak, dia jaga anak dia. Buaya, saya tengok buaya, dia lahirkan, dia telurkan anak dia. Anak, saya tengok seekor buaya, berpuluh-puluh anak tumpang atas belakang dia. Walaupun dia buaya, dia tak makan anak dia. Itu fitrah ibu buaya. Pasal tu lah ibu buaya, kerana kita tak nampak azab, maka kita rasa orang kafir meninggal, alah, biarlah dia meninggal. Selama ni jiran punya baik, Uncle Guna, Uncle Chong, contohlah. Kalau jiran saya lah, Uncle Guna, Uncle Chong, contoh. Kalau lah tak ada sikit pun dalam hati kita, doa, ya Allah berilah hidayah pada Uncle Guna ni. Ibu ya, Uncle Guna, jiran saya duduk kat Bukit Beruntung, ibu ya. Uncle Guna tu, bayangkan nak bagi tahu baiknya, walaupun dia tak Islam, belum Islam, harap dia masuk Islam lah. Punya baiknya, saya punya kereta rosak dekat Damansara aku tak silap, Damansara. Kebetulan dia lalu situ, dia nampak kereta saya, dia sanggup patah balik. Dia terpaksa exit dan dia patah balik berapa kilometer semata-mata nak tolong saya. Satu ketika saya sampai rumah, hujan lebat, payung tak bawa. Daripada rumah saya nak ke pintu rumah jauh. Pasal masa tu tanah lot rumah kan, sewa. Saya pun duduk dalam kereta, tengok handphone ke apa ke, tiba-tiba ada orang ketuk pintu kereta. Tengok-tengok Uncle Guna bawa payung nak bawa saya masuk rumah. Ustaz, Masya Allah, tabarakallah. Saya pindah rumah. Hari pertama pindah rumah, ibu ayah dekat Bukit Beruntung, sebelum ni lah, dekat Bukit Beruntung tu, tak ada orang tolong. Adalah pekerja-pekerja lori tu. Tiba-tiba ada seorang pakcik India tu, tiba-tiba tolong sekali kat barang. Rupanya jiran saya, Uncle Guna tu. Masya Allah, tabarakallah. Bayangkan Uncle Guna punya baik tu meninggal dalam keadaan tak beriman pada Allah. Sedih tak ibu ayah? Ibu ada jiran sebaik itu tapi meninggal dalam keadaan tak beriman pada Allah, patut kita sedih ibu ayah. Sedih. InsyaAllah ibu ayah ya. Tengok macam mana Ustaz Abid Liu punya menangis doa pada Allah bagi hidayah pada mak bapak dia. Akhirnya masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam. Gembira tak tahu nak kata macam mana. Ibu ayah ya. Jadi kenapa? Kerana orang yang tak beriman pada Allah, walaupun dunia ni dibaik sebaik-baik manusia, dunia ni dibaik sangat, tapi tak beriman pada Allah ibu ayah, dia dalam bahaya. Okey. Fahum. Kemudian wala bima jaa bihi anbiya'uhu wa rusuluhu. Tak beriman dengan Allah dan tak nak beriman dengan para nabi dan para rasul. Wa qatarafu as-sayyi'at, dan mereka berbuat dosa. Siapa mereka ni? Fahum al-fasiqun al-kazibun alladzina jama'u bainal kufri wal fujur. Mereka adalah orang-orang kafir, para pendusta yang menghimpunkan di antara kafir dan ingkar. Dahlah kafir, kamu pula dahlah kafir, jahat pula tu. Dahlah kamu tu tak beriman pada Allah, buat jahat lagi. Tak beriman dah satu hal, buat jahat lagi. Wal'ayazubillah. Jadi orang-orang begini akhirat nanti akan menyesal semenyesal-nyesalnya. Kama qala ta'ala, wala yalidu illa fajiran kuffara. Surah Nuh ya. Mereka tidak melahirkan kecuali orang-orang yang fajir dan kafir. Tak boleh teruskan. Okey. Ibu ayah, ada berapa golongan tadi? Pertama, golongan orang-orang yang beriman. Yang kedua, golongan kafir. Kafir ni mereka memang tak beriman. Al-kafaratu al-fajaratu, memang kafir, dahlah kafir, tak beriman pula pada Allah Ta'ala. Okey. Jadi, bagaimana pula dengan orang beriman? Orang beriman, dia ada iman tapi dia buat maksiat, tapi dia dosa pada Allah. Tadi orang-orang yang muka bercahaya tadi, orang-orang yang beriman dan soleh. Kemudian yang muka gelap tadi, orang-orang yang kafir. Adakah dua golongan saja? Tafsir bagi tahu, wa wujudu hadzainil fariqaini fadhil ayati wa nahwiha la yaqtadi nafyu nafya wujudi fariqin thalithin wa hum al-mu'minuna al-usatu aw al-fusaq. Jadi ibu ayah,
Ini tidak menafikan wujud golongan ketiga. Apa golongan ketiga? Orang beriman yang berdosa. Ada orang beriman tapi dia buat dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang ketiga. Okey. Habislah tafsir surah Abasa. Alhamdulillah ya, habis tafsir surah Abasa. Boleh kita terus masuk surah At-Takwir ya? Kita tak masuk tafsir, kita masuk mukadimah ni. Boleh tak? Boleh ya, masuk surah At-Takwir ya, mukadimah dia insya-Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim, surah At-Takwir. Surah At-Takwir ni kenapa dipanggil surah At-Takwir? Kenapa dipanggil surah At-Takwir? Kerana pada ayat pertama ini ada kaitan kita belajar. Idza syamsu kuwirat, idza syamsu kuwirat. Ibu ayah kuwirat ni adalah fi'il madhi majhul daripada kawwara. Kawwara. Apa dia kawwara? Kita kata macam melipat berkeping-keping macam itulah, ya. Melipat berkeping-keping begitu. Jadi ibu, dengar saya tafsirkan. Fa'ala, kita belajar dalam surah Al-Miftahi peringkat pertama kan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kalau sabbaha mudhari'nya yusabbihu tasbihan, bertasbih. Kabbara, sabdu kamba. Kabbara yukabbiru takbiran. Apa dia? Kabbara yukabbiru takbiran, bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar. Apa dia? Hammada yuhammidu tahmidan. Apa dia maksud ibu? Hammada yuhammidu tahmidan, mengucapkan alhamdulillah. Kalau ballagha yuballighu tablighan. Tabligh maksudnya menyampaikan. Jadi kalau kawwara yukawwiru, bagaimana masdarnya ibu? Kawwara yukawwiru, masdarnya macam mana ibu? Macam mana masdarnya? Kawwara yukawwiru. Bagaimanakah masdarnya ibu? Takwiran, betul Kak Wan. Ibu Selamah, Ibu Firuz. Takwiran. Jadi surah At-Takwir ni padahal yang kita belajar dalam ayat pertama kuwirat, didatangkan fi'il madhi majhul. Dengan ibu ya. Kawwara, tasrif kotak 8 ya, tasrif kotak 8. Fi'il madhi ma'ruf kawwara. Fi'il kotak kedua fi'il mudhari' ma'ruf yukawwiru. Kotak ketiga masdar takwiran. Kotak keempat isim fa'il mukawwirun. Kotak kelima fi'il madhi majhul kuwira. Ini kuwira lah ni. Fi'il madhi majhul ni boy. Kuwira ni fi'il madhi majhul. Fi'il mudhari' majhul yukawwaru. Yukawwaru. Masdar takwiran isim maf'ul mukawwarun. Jadi surah At-Takwir adalah diambil daripada perkataan kuwirat. Yang mana dalam ayat pertama kuwirat adalah fi'il madhi majhul. Fi'il madhi majhul. Tapi surah ini dinamakan bukan dengan fi'il madhi. Surah ini dinamakan dengan masdarnya. Takwir. Faham tak ibu ayah? Boleh faham tak? Saya terangkan. Jadi surah ini diambil daripada ayat pertama. Kalimah kuwirat. Tapi bukan kalimah itu. Bahkan masdar pada kalimah tadi. Iaitu takwiran, takwir. Faham ibu ayah insyaAllah ya? Okay. Kemudian ibu ayah, apa kena mengena surah ini dengan surah sebelumnya tadi, surah Abasa? Tuwaddihu kullun min as-surataini ahwal al-qiyamati wa syada'idaha. Kedua-dua surah menerangkan mengenai keadaan dahsyatnya hari kiamat. Okey. Jadi ibu ayah dalam surah Abasa Allah Taala menerangkan di hujung surah Abasa kan, fa idza ja'atis saffah. Bila datang as-saffah pakaikan yang kuat. Sekali yang kedua. Itu menunjukkan dahsyatnya hari kiamat. Dalam surah sekarang ni surah Takwir daripada idza syamsu kuwirat dah menunjukkan dahsyatnya hari kiamat. Kan surah ini menunjukkan dahsyatnya hari kiamat.
Kalau surah tadi, surah Abasa nak cerita dahsyatnya hari kiamat bermula faiza ja'at as-sakhah, kan? Tapi dalam surah Takwir ini mula menerangkan dahsyatnya hari kiamat itu pada ayat pertama lagi. Idza syamsu kuwirat, ya insyaallah. Kemudian Ibu Ayah, surah ni cerita pasal apa ni? Mashtamalan alaihi surah. Apa yang ada dalam surah At-Takwir ini? Hadhihi suratu ka ghairiha min as-suwari al-makkiyah tata'allaqu bil aqidah. Maka Ibu Ayah, macam surah-surah Makkiyah yang lain, ini surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Sebelum saya teruskan Ibu, surah Makkiyah maknanya apa? Apa makna surah Makkiyah yang kita dah belajar? Apa dia makna surah Makkiyah yang Ibu Ayah dah belajar sebelum ni? Apa dia Ibu? Surah Makkiyah. Apa dia maknanya? Kak Mazlin diturunkan di Mekah. Okey, Kak Mazlin kurang tepat. Yang tepatnya macam Ibu Salamah bagi tahu, turunkan sebelum hijrah. Ibu saya ya, sila Ibu ya. Diturunkan sebelum hijrah. Cumanya sebelum hijrah kebanyakan masa Nabi dekat Mekah. Sebelum hijrah kebanyakan masa Nabi ada di Mekah. Dan selepas hijrah kebanyakan masa beliau berada di Madinah. Oleh kerana itu dipanggil surah Makkiyah. Kerana banyak masa Nabi dekat Mekah, tapi bukan masuk Makkiyah tu diturunkan di Mekah. Makkiyah diturunkan sebelum hijrah, Madaniyah diturunkan selepas hijrah. Jadi surah-surah yang diturunkan sebelum hijrah itu untuk memantapkan akidah para sahabat, memantapkan akidah para muslimin ketika itu. Maka diceritakan pasal apa? Pasal hal-hal yang membabitkan akidah. Beriman pada Nabi, pada Allah, pada Nabi, pada kitab, kan? Pada malaikat, antaranya juga pada hari kiamat. Jadi nak tanam iman tu, tanam iman dalam diri para sahabat. Jelas Ibu Ayah, insya-Allah. Maka begitu juga surah At-Takwir adalah surah Makkiyah dan dia akan menceritakan mengenai perihal tauhid, akidah. Okay. Waqad ibtada'at bibayani ahwalil qiyamah. Surah ni dimulakan, kita akan bincang nanti, dia akan terangkan dahsyatnya hari kiamat. Wa ma yashibuha min taghayyuratin kauniyah gharibah. Dan surah At-Takwir ni akan bagi tahu apa yang akan berubah daripada ciptaan besar Allah Taala. Maya pada ni semua akan berubah. Surah ni bagi tahu pada kita seluruh alam semesta ni akan berubah, akan hancur. Surah ni bagi tahu. Tashmulu kulla ma yushahiduhu al-insan fi dunya minas sama' wa kawakibiha wal ardi wa jibaliha wa bahariha wa wuhushiha wan nufus al-bashariyah wa mazalimiha. Ibu Ayah, surah ni bagi tahu berubah habis dunia ni, baik apa yang manusia boleh lihat, apa manusia boleh lihat. Kita boleh lihat hari-hari, kita boleh lihat apa ni? Langit. Langit tak ada lagi masa. Langit akan hancur. Hari-hari kita dapat lihat bulan bintang. Bulan bintang akan hancur. Hari-hari kita dapat lihat bumi dan gunung ganang. Pokok-pokok, sungai-sungai, semuanya akan hancur, Ibu Ayah. Hari-hari kita dapat lihat laut. Kita dapat lihat binatang-binatang buas, semuanya akan hancur. Semua manusia, semuanya akan hancur pada hari itu. Dan selepas daripada itu, akan nampaklah benda-benda yang selama ni sepatutnya kita percaya ketika mana kita kat dunia. Apa antaranya? Allah menampakkan neraka pada manusia. Bila berlaku tu? Apabila berlakunya At-Takwir tadi. Summa tahaddathat 'anil Qur'an wa tanzilihi min Allah biwasitati Jibril al-Amin. Kemudian surah ini juga menceritakan Al-Quran diturunkan oleh Jibril alaihissalam. Okey. Apa lagi? Dan surah ini wa khutimati suratu bi bayani dhalalil musyrikin wa anna al-Qur'ana izatun wa dhikra li jami'il alamin minal ins wal jin
mimman arada al-hidayata wa aqbala 'ala al-khair. Dan surah ini akan disudahi dengan menerangkan kesesatan orang-orang musyrikin, dan Al-Quran itu adalah peringatan kepada seluruh alam semesta, baik kepada jin, baik kepada manusia. Asal saja saya, ibu-ibu dan semua yang dengar ni daripada jin dan manusia yang ada bersama saya, bersama ibu, golongan jin, kita jin yang dengar pun sama, kena bagi perhatian. Ibu ayah yang dirahmati Allah, baik manusia, baik jin, kita kena ingat bahawasanya Al-Quran ini adalah peringatan pada kita semua, baik pada kita golongan manusia dan pada mereka golongan jin. Maka golongan manusia, golongan jin semua kena ambil pelajaran daripada Al-Quran. Kena baca Quran dan faham. Baik manusia, baik jin. Saya cakap banyak kali, kalau tak faham lagi tak tahulah. Golongan-golongan diorang ni lah kan. Jangan ganggu-ganggu kita lah. Okey. Fala yastati'u al-istiqlal bi'amali ma duna iradatillah. Tak boleh kita buat amalan yang Allah Ta'ala tak nak kita buat. Kita kena buat amalan yang Allah Ta'ala nak kita buat. Kalau kita nak bahagia. Last kelebihan surah ni. Okay. Akhrajal Imam Ahmad wa Tirmidzi wal Hakim an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'a 'ainin ka'annahu ra'yu 'ainin falyaqra idza asy-syamsu kuwirat. Nabi berkata, wa idza as-sama'u fatarat wa idza as-sama'u syaqqat. Tiga surah. Nabi beritahu barang siapa yang nak tengok bagaimana keadaan hari kiamat. Barang siapa yang nak tengok, nak membayangkan bagaimana keadaan hari kiamat, dahsyatnya hari kiamat, seolah-olah dia nampak depan mata kepala, maka bacalah surah At-Takwir, Idza Syamsu Kuwirat, ataupun surah Idza Sama'u Fatarat, surah Infitar, ataupun surah Idza Sama'u Syaqqat. Boleh buayah ya. Jadi antara kedua surah ni, bila kita baca betul-betul ni buayah, seolah-olah kiamat tu depan mata kita, seolah-olah begitu. Jadi harapan saya lepas ni bila kita mula belajar tafsir harfiah surah At-Takwir ini, sampailah ibu ayah bila baca surah Takwir ataupun kita kemana kita belajar, kita membayangkan betapa dahsyatnya hari kiamat, lalu kita takut pada Allah. Lalu kita berasa takut pada Allah, kita nak jadi hamba Allah Ta'ala yang betul-betul taat pada Allah. Boleh ibu ayah insya-Allah ya. Okey. Setakat ini sajalah untuk kelas hari ini. Kita besok tak ada kelas ibu ayah. Besok pagi saya mula malam ni saya akan ke Rawang, tidur rumah mak saya. Besok pagi saya terus ke Setiawan Perak untuk rawatan homeopati. Dekat situ atas sakit saya ni lah. Sekarang ni tadi sebelum sebelum kelas tadi sakit tadi sebenarnya pukul 2.55 tadi masih sakit. Duduk atas kerusi, lepas tu kongsi dengan ibu-ibu, dan persungguhan ibu-ibu belajar, tak rasa. Mungkin lepas ni sakit balik kot. Harap-harap tidak lah, insyaAllah. Doa lah ibu ayah ya. Sakit pinggang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Terima kasih banyak ibu atas doa semua ya. Ramai-ramai baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.